Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan seterusnya kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi pada pagi ini untuk mentadabbur Al-Quran setiap hari satu muka surat, insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 146, insya-Allah muka surat 146, iaitu kita akan bersama-sama di surah Al-An'am, ayat 138 sehingga ayat 142. Ayat 138 sehingga ayat 142, insya-Allah. Jadi seperti biasa, insya-Allah diharap kepada semua sahabat-sahabat semua untuk bersama-sama membuka mushaf pada pagi ini. Ataupun juga insya-Allah kalau tak ada pun tak apa, insya-Allah kita ada mushaf di depan kita ni. Tetapi kalau ada mushaf di tangan tu adalah lebih baiklah untuk melebihkan keberkatan kita, insya-Allah, dalam sesi pengajian kita pada pagi ini, insya-Allah. Dan seperti biasa, insya-Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkatinya, dan kemudian selepas daripada tu perpisahan-perpisahan yang akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah, dan juga tidak lupa insya-Allah kepada semua sahabat-sahabat yang berada bersama-sama dengan saya pada pagi ini untuk memberi feedback tentang suara dan juga video seperti biasa setiap hari kalau boleh, untuk memastikan bahawa suara dan juga video kita ni okey, jelas dan sebagainya, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam kepada sahabat-sahabat yang beri salam di skrin saya pada pagi ini. Jadi insya-Allah kita akan mulakan sesi kita dengan membaca sedikit daripada ayat. Ayat kita hari ini 138 sehingga ayat 142, insya-Allah. Saya akan bacakan ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu hazihi an'amun wa harsun. Hazihi an'amun wa harsun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u biza'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yazkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi sajzihim bima kanu yaftarun. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, kita akan baca pada pagi ini dalam muka surat ini ialah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita beberapa perangai yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Dari sudut iaitu mereka mengada-ngadakan beberapa hukum, mengadakan beberapa ketetapan dalam kehidupan mereka, dan kemudian mereka selepas daripada itu mengatakan bahawa ini merupakan adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sebenarnya bila kita tahu kan setiap surah ni ada nama dia. Jadi nama Al-An'am, surah yang kita baca ni pada kali ini merupakan surah yang merefer kepada satu perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ni mereka ni banyak dalam kehidupan mereka ni kan, mereka sembah berhala, mereka bersumpah bukan dengan nama Allah, mereka buat penyembelihan, mereka macam-macam buat benda-benda. Tetapi yang besar bagi orang Quraisy ni dalam kehidupan mereka pada masa itu ialah oleh kerana sumber utama mereka kan, yang ketara dalam kehidupan mereka ialah binatang. Binatang tu maksudnya binatang tu menjadi sumber kepada mereka. Binatang tu mereka gunakan untuk sembelihan, mereka makan daripada binatang tu, mereka mengenderai binatang tu. Jadi semua binatang ni itulah yang dinamakan sebagai Al-An'am. Jadi oleh kerana binatang ini menjadi satu perkara yang utama dalam masyarakat orang-orang Arab pada masa tu, jadi oleh kerana itulah maka apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, menurunkan surah ini, maka surah ini dinamakan sebagai Al-An'am. Kenapa? Ambil daripada perkataan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antaranya ialah ayat 138 yang kita baca pada hari ini. Jadi ayat ini menjelaskan apa? Ayat ini dan juga beberapa ayat berikutnya dan juga beberapa ayat sebelum daripada ni yang telah kita baca, dia menyatakan tentang satu perkara yang diada-adakan oleh orang-orang Quraisy ni, orang-orang musyrik ni pada masa tu, iaitu apa? Iaitu perkara yang berkaitan dengan binatang tu, berkaitan dengan Al-An'am. Jadi oleh kerana
besar daripada kehidupan mereka ni, majoriti masa daripada kehidupan mereka ni adalah bersama dengan binatang, merefer kepada binatang, berkaitan dengan binatang, Al-An'am tu. Jadi oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan antara perkara kesilapan yang sangat besar, kesalahan yang sangat besar, syirik yang sangat besar yang dibuat oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin pada masa itu ialah yang berkaitan dengan binatang. Jadi dalam kehidupan manusia ni kita ada i'tiqad, kita ada i'tiqad, iaitu keyakinan kita. Keyakinan kita tu kemudiannya akan diterjemahkan di dalam perbuatan kita, dalam perbuatan kehidupan seharian kita. Jadi dia tengokkan apakah perkara yang dilakukan dalam seharian kehidupan mereka tu. Jadi kalau masyarakat dulu binatang, maka oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala, ni ulama sebut mengatakan bahawa oleh kerana itulah maka surah yang ini ni dinamakan surah yang berkaitan dengan akidah kali ikutnya kan, berkaitan dengan akidah ni. Kenapa? Kerana surah ni adalah surah Makkiyah. Dia turunnya di Mekah dan turunnya sekaligus kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang binatang dan namanya binatang. Kenapa namanya binatang? Kenapa menceritakan tentang binatang? Kerana antara kesalahan terbesar yang diterjemahkan oleh orang Arab daripada akidah mereka, akidah ni dalam hati kan. Jadi akidah tu diterjemahkan, dinampakkan. Antaranya yang nampak, yang ketaranya ialah sebuah berhala. Tapi itu satu. Kemudian dari segi undang-undang, dari segi penciptaan, dari segi apa-apa kegiatan, daripada peraturan dalam hidup mereka, maka ianya adalah berkaitan dengan Al-An'am. Jadi apa dia? Di antara benda yang paling besar yang dilakukan, undang-undang, peraturan mereka yang dilakukan oleh orang musyrik ni ialah berkaitan dengan binatang mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita dalam surah ini, di dalam part ini yang akan kita baca pada hari ini ialah yang berkaitan dengan undang-undang, peraturan yang mereka lakukan, yang mereka tetapkan dalam kehidupan mereka yang berkaitan dengan binatang tu. Jadi insya-Allah kita akan tengok kan. Kita akan tengok di sini kan bagaimana antaranya. Jadi sebenarnya dia mereflect sebenarnya kan. Kalau kita katalah bila kita baca apa kaitan ke dengan kita sekarang kan. Kaitan dengan kita seolah-olahnya kita ni kehidupan kita mana ada binatang kan. Jadi bila kita baca Al-An'am tak adalah binatang, tak ada macam seolah-olahnya surah ini macam ayat-ayat yang berkaitan dengan binatang ni tak ada kaitan dengan kita. Tak, sebenarnya bukan Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan tentang binatang itu saja, tetapi nak cerita apa yang di sebalik sebenarnya. Yang di sebalik daripada perkataan binatang, penggunaan perkataan binatang, menyebutkan tentang cerita binatang, berkaitan ternak lah maksudnya, Al-An'am tu kan. Sebenarnya Allah Ta'ala nak ceritakan satu perkara iaitu apa? Inilah bentuk-bentuk kesilapan manusia, kejahatan manusia, kezaliman manusia, kesyirikan manusia dalam kehidupan mereka, iaitu apa? Mengadakan peraturan-peraturan, mengadakan undang-undang, mengadakan satu benda, ketetapan-ketetapan yang mana ianya bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dikatakan ianya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu dah silap, tiba-tiba diputar belikkan, diubah-ubahnya, kadang-kadang setengah-setengah tu, sebagaimana kita baca semalam sebelum daripada ni, iaitu berkaitan dengan penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap anak dia Ismail. Lalu digunakan perkara tersebut, dia gunakan sebagai alat apa? Sebagai salah satu daripada undang-undang agama. Mereka mengatakan bahawa kita sembelih anak kita ni kerana mengikut Nabi Ibrahim. Kita bunuh anak kita ni. Jadi tengokkan macam mana. Jadi Allah SWT sebut sini, mereka berkata. Ada 3 perkara dalam ayat ni Allah SWT sebutkan. Mereka ni berkata, orang Quraisy ni berkata. Mereka berkata apa? Bahawa binatang ini dan juga buah-buahan ini. Jadi ada 2 kat sini kan. Binatang dan juga harsun. Tapi yang besarnya binatang lah kan. Binatang ternak dan juga adalah hijrun. Hijrun itu maknanya haram, maknanya tak boleh makan. Kita tak boleh makan. La yata'amuha. Macam mana? Adalah bentuk-bentuk mereka tu kan. Kita tak ceritalah dengan detail kat sini kan. InsyaAllah. Sebab apa kan? Sebab tapi ada macam tu. Ada binatang yang mereka kata ini tak boleh makan. Illa man nasha' bizamihim. Kecuali mereka kata kalau kita mereka tentukan, nampak tak? Mereka tentukan ini boleh, ini tak boleh, bizamihim. Tu semua tu adalah dengan anggapan dakwaan mereka, bizamihim. Bukan, tak ada pun dalam undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pun. Kemudian wa an'amun hurrimat zuhuruha. Ada juga binatang mereka kata ni tak boleh ditunggang. Mana? Bayangkan binatang tak boleh ditunggang, binatang tak boleh dimakan. Apa guna binatang tu? Jadi mereka biarkan macam tu saja. Jadi adalah sini kan, ada bahair, ada sawaib, ada wasail, ada hawami. Itu adalah jenis-jenis lah nama-nama mereka. Kita tak perlulah ingat nama-nama itu kan, tapi maknanya ada jenis-jenis tu. Yang Allah Ta'ala sebutkan nama-nama di sini, iaitu bentuk ni macam ni lah. Kalau beranak ni, kalau beranak kembar ni, kalau binatang ni ada jantan, ada betina, kalau macam ni, itu maknanya kan peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri kan.
Jadi ada binatang yang mereka tak boleh tunggang, tak boleh naik. Bayangkan kalau motosikal tak boleh naik. Kita ada beli motosikal tapi tak boleh naik. Sebab apa? Motosikal ni ada tanda-tanda macam ni. Tengok kan? Apa gunanya kan? Kemudian Allah Ta'ala kata, wa an'amun la yazkuruna smallahi 'alaiha. Mereka ada pula binatang, ni tak boleh sebut nama Allah, mereka kata. Kalau nak sembelih dia, tak boleh nak sebut nama Allah, ataupun tak boleh digunakan untuk membuat haji, untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok kan, macam-macam mereka ni mengada-ngadakan semua tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata iftira'an alaihi. Iftira' tu maknanya minta maaf, suara tak keluar dah. Jadi iftiraan tu maksudnya ialah mengada-ngadakan ke atasnya satu benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi mereka mengada-ngadakan. Sayajzihim bima kanu yaftarun. Kerana mereka ni mengada-ngadakan, mereka benda ni tak ada kan, benda ni bukan datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi mereka kata benda ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata sayajzihim bima kanu yaftarun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan balas mereka di atas apa? Di atas kejahatan mereka, kerana mereka ni mengada-ngadakan satu benda. Yaftarun maknanya iftira' yaftarun maknanya satu benda tak ada pun, tapi mereka kata ni daripada Allah. Itulah maksud dia. Waqalu, ini kata mereka lagi. Allah Ta'ala sebut lagi kan, apakah lagi kata-kata mereka? Mereka kata lagi, waqalu ma fi butuni hazihil an'am. Apa yang ada di dalam ni, antara lagi yang Allah Ta'ala sebut, ceritakan kepada kita. Mereka kata apa yang ada di dalam perut binatang ni. Maknanya kalau satu binatang tu mengandung, bagi mereka kan, fi butuni hazihil an'am, maknanya an'am tu, binatang tu mengandung. Jadi dalam perut binatang tu, dia kata khalisatun li zukurina wa muharramun ala azwajina. Dia kata macam mana? Dia kata yang ni, dia kata kalaulah dia kata mafi betul ni apa dia? Kalau binatang ni hidup, dia kata ini khusus untuk lelaki. Kalau macam ni, dia akan jadi ni untuk perempuan saja. Tengok kan, dia kata kan wa muharramun ala azwajina, dia haram di atas perempuan-perempuan kami. Maknanya ialah untuk isteri-isteri kami tak boleh makan. Ini binatang ni kalau macam ni, ini untuk orang lelaki saja boleh makan. Tetapi kalau binatang tu katakan, kalau binatang tu lahir macam mana? Lahir tiba-tiba, wa iyyakun maitah. Allah SWT kata, tapi kalau lahir tu tiba-tiba mati, maknanya binatang tu melahirkan anak tu mati. Bila anak tu mati, dia kata okey, maka dia kata okey, fahum fihi syuraka. Maka mereka kata, kalau lahir binatang tu lahir mati, maka anak yang lahir tu mati, maka maknanya ialah kita lelaki pun boleh makan, perempuan pun boleh makan. Syuraka maknanya kongsi, maknanya lelaki dan perempuan. Tengok kan, undang-undang dari mana pula lah mereka ni mengada-ngada kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kemudian, sayajzihim wasfahum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan balas mereka, akan hukum mereka, akan azab mereka. Dengan sebab apa? Wasfahum, dengan sifat, cara, apa yang mereka katakan tu kan, semua benda tu, perbuatan-perbuatan. Innahu hakimun alim. Allah Ta'ala kata dia ni maha hakim. Allah Ta'ala ni maha hakim. Hakim maknanya bila Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala balas, Allah Ta'ala tu itu mempunyai hikmah-hikmahnya kan. Hikmah adalah sebab dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu alimun, dan dia maha mengetahui tentang makhluk-makhluk dia. Jadi daripada sini kita tengok kan, itu ada dah berapa banyak dah kan perkara-perkara sini yang berkaitan dengan binatang, sebagaimana yang saya sebut tadi kan, bahawa ini adalah tanda bagaimana orang-orang kafir ni, orang-orang musyrik ni, mereka bukan hanya syirik di dalam hati mereka saja kan. Bukan syirik ni mengatakan, merasai bahawa ini berkuasa, tetapi di dalam hidup mereka, dalam perjalanan peraturan hidup mereka, dalam pelaksanaan di dalam masyarakat mereka, dalam gaya style hidup mereka, mereka mengambil peraturan-peraturan ini, mereka menggunakan peraturan-peraturan mereka sendiri, dan kemudian mereka dakwa ini adalah merupakan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini merupakan satu amaran secara tidak langsung kan, dan juga nak mengatakan secara tidak langsung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, iaitu apa? Iaitu akidah ini adalah satu benda yang berkait dalam kehidupan di luar. Mana akidah ini bukan hanya di dalam hati saja.
Bukan maknanya dalam hati kita yakin macam ni dan kemudian di luar ni kita boleh buat bebas. Kita nak buat macam-macam mana pun bebas. Tak. Sebenarnya tidak bebas. Sebenarnya dia berkait. Di antara apa yang ada dalam hati, keyakinan, berkait dengan apa yang ada dalam kehidupan kita di luar ni. Jadi oleh kerana itulah maka kita tak boleh bebas. Kita rasa yang ni kita nak ikut Allah Subhanahu Wa Taala, ini akidah kita nak ikut Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah belajarkan sifat 20 apa benda semua kan, kita dah belajar tu, kita dah yakin semua tu Allah Taala bersifat wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadits semua tu kan. Kemudian kita yakin dan kemudian selepas itu yang luar ni terpulang kepada kita nak buat macam mana. Tidak. Itu nama dia adalah yang kita sebut semalam, iaitu nama dia sekular. Sekular kan. Sekular ni makna perpisahan kan. Perpisahan iaitu apa? Kita ni berakidah dengan akidah yang lain, tiba-tiba dalam kehidupan kita buat cara-cara yang lain. Kita bebas untuk ambil apa saja. Kita nak ambil hukum daripada mana, kita nak ambil peraturan daripada mana, kita nak ambil undang-undang daripada mana. Tak boleh kan. Kita mesti mengikut sebagaimana akidah kita. Akidah ini mewajibkan kepada kita untuk juga kita buat sesuatu benda itu mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kita tak boleh berpisah kan. Perkataan berpisah ni maknanya kan berpisah antara dalam dengan yang luar dalam kehidupan kita adalah satu benda yang ditolak. Dalam Islam tak boleh. Akidah adalah mesti yang tercerna di luar tu, nampak di luar kan. Makna pelaksanaan mestilah mengikut apa yang akidah dalam hati tu. Jadi inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu, sebagaimana kata ulama, kenapa dikaitkan di antara akidah, kalau ikutnya ayat-ayat Mekah ni berkaitan dengan akidah, dengan pelaksanaan dalam kehidupan orang kafir, orang musyrik pada masa itu, iaitu yang berkaitan dengan binatang, dan dia mendapat namanya surahnya. Jadi sebab itulah bila kita ingat surah ni Al-An'am, maka kita ingatlah bahawa Al-An'am maknanya binatang maknanya ialah satu benda yang besar dalam kehidupan orang Arab, orang musyrik pada masa itu, dan mereka telah membuat beberapa perkara-perkara, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan binatang ni yang sangat-sangat bercanggah, dan kemudian mengatakan bahawa itu adalah merupakan satu benda yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi habis ayat tu kita baca lagi kan, Allah Subhanahu Wa Taala pun sebutlah akhirnya ni kan, Allah Taala kata qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin. Sesungguhnya rugilah allazina qatalu. Ada baca di sini, ada baca qatalu, ada dua bacaan sini. Ada baca qatalu, ada baca qatalu. Dalam tafsir kata maka rugilah. Rugi apa sini kan? Ulama-ulama panjang lebar menceritakan apakah maksud rugi sini. Rugi dunia, rugi akhirat, rugi Allah Ta'ala berikan pemikiran mereka, rugi. Tengok kan, mereka bunuh anak mereka. Tak logik kan. Rugi dari segi ekonomi pun rugi. Bunuh manusia saja kan. Tak ada pasal-pasal. Menghapuskan manusia. Sedangkan manusia ni Allah Ta'ala lahirkan ke atas dunia ni untuk dimanfaatkan, untuk mereka dimanfaatkan. Ada kerjanya kan. Tapi tiba-tiba mereka bunuh. Sebab itulah membunuh manusia ni satu benda yang sangat-sangat dahsyat kan. Allah Ta'ala tak benar sekali-kali kita bunuh tanpa sebab kan. Tanpa sebab. Kalau mereka ni dah membuat kerosakan tanpa ke bumi, itu cerita lain. Tapi ni dalam keadaan biasa, tiba-tiba kita bunuh dia kan. Tak kan, manusia ni adalah merupakan kita katakan bahan mentah kan, yang sangat-sangat special. Ya Allah Ta'ala boleh kan, kita boleh manfaatkan kan atas dunia kan. Mereka boleh menyebarkan Islam, mereka boleh macam-macam kita boleh guna kan sebenarnya kan dengan adanya manusia ni. Tapi tiba-tiba dia dibunuh. Inilah Allah SWT kata rugi, sangat-sangat rugi. Waqad khasir. Allah SWT kata qad khasiral ladzina qatalu. Maka sangat-sangat rugilah orang-orang yang khusrin kita katakan wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi khusrin itu maknanya lah, iaitu khasira. Sini qad khasira allazina qatalu, yang membunuh auladahum, anak-anak mereka. Kemudian apa? Dengan sebab apa mereka bunuh anak-anak mereka itu? Safahan. Dengan sebab kebodohan, dengan sebab mereka ni tak guna langsung pemikiran kan. Hanya ikut saja. Inilah Allah Subhanahu Taala marah kan kepada manusia ni kan, apabila Allah Taala beri akal, tiba-tiba benda yang tak logik langsung tiba-tiba mereka buat. Semata-mata kenapa kena buat tu? Kan ikut apa yang dibuat oleh orang-orang terdahulu. Tengok kan, datuk nenek mereka buat benda tu, maka mereka buat juga kan. Walaupun benda tu kalau kita kata adalah bodoh kan. Jadi Allah SWT kata safahan bighairi ilmin. Dahlah ada safahan, lepas sebut lagi bighairi ilmin. Maknanya bodoh tanpa ilmu. Mereka tak ikut satu pengetahuan yang betul wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Dan kemudian mereka telah mengharamkan apa yang telah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, iftira'an 'ala Allah. Dan kenapa mereka buat macam tu? Kenapa? Yang ni haram. Kan tadi kan binatang kan, ada tak boleh, ada boleh, ada tak boleh naik, tak boleh tunggang, ada tak boleh makan, ada ini untuk lelaki saja, ini perempuan saja. Tengok kan,
Manusia pada hari ni kita tengok ada. Kalau kita kata dari sudut ni lah sudut binatang pun kan ada perkara ni kan. Ada setengah-setengah orang tu tak boleh. Tak boleh apa? Oh, tak boleh sentuh lembu, tak boleh makan lembu. Sehingga lembu tu terbiar macam tu kan. Dan ada sampai tak boleh buat tak elok pada lembu. Kalau lembu duk tarik kereta api pun, lembu tu kan, mereka terpaksa turun kan. Kemudian alihkan lembu tu dan kemudian minta maaf pula tu lembu. Lembu tak boleh dimakan, lembu tak boleh diusik, tak boleh kan, sehingga mati macam tu lembu tu. Habis lembu tu macam tu saja. Kesian kan? Binatang tu Allah SWT jadikan untuk manusia. Tiba-tiba manusia buat macam tu pula, mengharamkan satu-satu benda pula tu yang kemudian mengatakan itu adalah daripada Tuhan. Tuhan yang suruh macam tu. Dan bahkan bukan kepada Tuhan, bahkan menganggap benda tu pula sebagai macam Tuhan pula lah. Dengan ada sorak beranaknya. Sebab ada sorak beranak ni kan, dahsyat kan mereka ni. Jadi Allah SWT kata mereka ni telah mengharamkan waharramu ma razaqahumullah, apa yang Allah Taala beri rezeki kepada mereka, mereka haramkan iftiraan Allah. Kerana mengada-ngada satu benda yang tak ada pun, mengatakan itu adalah daripada Allah. Qad dallu, mereka tu sesat. Allah Taala kata wa ma kanu muhtadin, nak tambah lagi kan, bukan sekadar sesat tapi mereka tak dapat petunjuk. Sesat tak dapat petunjuk pula kan, termasuk orang tak dapat petunjuk. Kita masuk insya-Allah ayat 141 insya-Allah. Ayat 141. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan sini, sekarang kita masuklah kalau ikutnya kan, itu masuk hizib, nisf hizib yang lain pula kan. Ada tanda situ kan, dalam mushaf tu ada tanda situ, tanda macam tepi tu kan. Jadi ini tanda sekarang ni kita masuk pula cerita lain sikit kan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini tentang kekuasaan dia. Allah Taala ni berkuasa, sepatutnya pada semua benda-benda ni yang ada di keliling kita ni diperhatikan oleh kita. Kita tengok kan, sebab itu merupakan satu benda yang pelik sebenarnya kan. Dia maknanya dia tak boleh terjadi sendiri. Kalau Darwin mengatakan ini terjadi sendiri, teori evolusi dan sebagainya kan, tu mengarut dia lah kan. Maknanya kan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan benda itu semua. Jadi Allah Taala menceritakan sini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala apa dia. Allah Taala kata sini wa huwallazi ansha'a, dan dialah yang ansha'a. Ansya'a itu maknanya khalaqa, maknanya menciptakan, menjadikan. Dan dialah Allah yang menjadikan jannatin, iaitu kebun-kebun pokok-pokok yang banyak, ma'rusyat. Ma'rusyat itu ialah yang menjala di atas bumi. Mana ada jenis pokok, Allah Ta'ala kata sini kebun-kebun, taman-taman, basatin, iaitu jannat. Jannat ni bukan syurga jannatin itu maksudnya lah taman-taman pokok-pokok yang banyak tu, ada yang menjala, ma'rusyatin. Dan kemudian wa ghaira ma'rusyat, dan ada yang bukannya menjala tapi tegak ke atas, naik atas, iaitu ada inilah kan, ada batang ni kan. Tengoklah, jadi pokoknya dua jenis lah. Dia kata ada jenis menjala di bawah, ada yang batang pula, ada yang besar, ada yang kecil kan. Itu cerita lain lah, tapi maknanya ada dua jenis. Allah Ta'ala kata dialah semua benda tu Allah Ta'ala yang cipta. Kemudian wan nakhla, dan kemudian Allah Ta'ala menciptakan pula wan nakhla, iaitu pokok kurma. Dan kemudian waz-zar'a, kemudian kebun-kebun, tanaman-tanaman mukhtalifan ukuluhu, yang mana berbeza ukuluhu. Ukuluhu tu maknanya ialah apa? Iaitu buahnya berbeza, bijinya berbeza, rasanya berbeza, bentuknya berbeza. Itu maknanya kan semua tu berbeza. Jadi maknanya itu adalah mukhtalifan ukuluhu. Allah Ta'ala dalam tafsir kata itu iaitu perbezaan dari sudut makannya, dari sudut rasanya, dari sudut bentuknya, dari sudut colornya, maknanya berbeza kan. Tapi tumbuh daripada tanah yang sama kan. Kemudian tumbuh tu bentuk yang berbeza. Kemudian tu buah, ada buah yang besar tapi pokoknya kecil, seperti tembikai contohnya. Pokok dia bawah atas tanah tapi buah dia besar. Ada buah yang kecil, pokok dia besar, seperti durian kan. Macam-macam. Jadi bentuk nak kata kan. Jadi mukhtalifan ukuluhu. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi waz-zaitun. Tempat kita tak adalah pokok zaitun kan. Tetapi di negeri Arab memang banyak pokok zaitun kan. Di mana-mana. Jadi pokok zaitun ni boleh guna macam-macam kan. Dan dia boleh tahan sampai ratusan tahun, ribu tahun kadang-kadang tu kan. Pokok zaitun, waz-zaitun. Kemudian ada war-rumman, iaitu delima. Jadi pokok delima pun kita tahulah, buah delima kita tahu kan. Buah zaitun pun kita tahu, tapi kita tak adalah pokoknya. Tapi pokok delima ada di tempat kita kan. Jadi di setengah-setengah tempat negara Arab tu banyak kan. Ini memang tanaman untuk industri jualan. Jadi warumman mutasyabihan wa ghaira mutasyabih. Allah Ta'ala kata mereka ni ada setengah tu mutasyabih, ghair mutasyabih. Apa ghair mutasyabih, ghair mutasyabih? Mutasyabih tu makna sama, ghair mutasyabih makna tak sama. Apa yang sama, apa yang tak sama? Yang sama tu ulama tafsir kata ialah daunnya.
Iaitu daun-daun. Bukanlah bentuk daun tu sama kan, tapi semua tu hijaunya daun kan. Macam sama saja daun dia kan. Macam sama saja kan. Memanglah ada beza, tapi maknanya sama je kan. Tapi tengok buah dia. Buah dia dahsyat kan. Berbeza-beza jauh kan. Buah kurma macam ni. Buah rumman macam ni. Buah zaitun macam ni. Jauh beza kan tak? Tak macam daun dia. Daunnya hampir sama. Tapi buahnya ghairu mutasyabih. Buahnya tu sangat jauh. Tidak sama. Kemudian kulu min samarihi. Allah Ta'ala kata sekarang ni makan. Min samarihi, daripada buahnya, iza asmara. Kata setengah ulama sini maksudnya ialah apa? Sebelum masak kawan nak makan, makanlah silakan. Maknanya kita makan butik lah kan. Kita jeruk kita apa. Makan. Makanlah. Apabila dia dah berbuah, silakan makan. Kalau tidak beracun lah kan. Kalau beracun janganlah makan. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Kemudian Allah Ta'ala kata, tetapi apabila dah sampai masa menuai dia, maka hendaklah kamu berikan haknya. Kata setengah ulama sini, maksud ayat ni adalah iaitu zakat maksudnya. Iaitu bayarlah zakat apabila dah masa menuai. Maknanya dah bila dah cukup haulnya, cukup nisabnya, cukupnya jenis tumbuhannya dan sebagainya lah kan. Itu pendetailan tu dalam masalah fiqh insya-Allah kan. Tetapi Allah SWT sebut sini kan, jangan lupa apa? Apabila kamu dah makan tu, kamu dah banyak makanan tu, kamu dah banyak buah-buahan tu, maka apabila sampai ni dia, maka hendaklah kamu bayar hak, memberikan hak dia. Jadi setengah ulama kata maksud memberi hak ni ialah umum, iaitu berikan sedekah dia, bebaskan. Tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu Taala, jangan lupa orang miskin. Jangan kamu nak makan kamu je, tapi kamu lupa kepada orang-orang yang berhak ke atas tu. Jadi wa atu haqqahu yauma hasadih. Kemudian wala tusrifu, tapi janganlah kamu melampau. Maknanya nak beri tu janganlah melampau. Kata ulama sini maksudnya janganlah beri habis sampai keluarga kamu tak ada. Semua dapat, semua bagi pada orang, sehingga keluarga simpanlah juga untuk keluarga kamu. Maknanya ada untuk hak untuk orang-orang miskin, orang berhak, orang yang memerlukan, dan juga berikan juga kepada kamu, simpan jangan untuk keluarga kamu. Innahu la yuhibbul musrifin, kerana Allah Subhanahu Taala tak suka kepada orang-orang yang musrif, iaitu orang melampau. Tak kira melampau dalam apa-apa pun, Allah Taala tak suka kan. Melampau dalam ni. Jadi kalau kita kata sederhana ke, nanti salah faham pula kan. Bukanlah maksud sederhana kan, tapi maksudnya pertengahan. Tapi pertengahan tu nanti orang salah faham pula kan. Tu jagalah kan. Sekarang ni macam-macam orang salah faham kan. Jadi maksudnya jangan melampau dalam masalah makanan, dalam masalah pemberian, dalam masalah apa kan, jangan terlampau dah. Kemudian wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Allah Ta'ala sebutkan, dan kemudian Allah Ta'ala ciptakan lagi kejadian Allah Ta'ala lagi, iaitu Allah Ta'ala jadikan dari antara binatang-binatang ini yang boleh kamu hamulah. Hamulah tu maknanya kamu boleh tunggang dia, kamu boleh naik dia, sebab dia besar, sebab dia sesuai. Tetapi ada tak sesuai kan, ada tak sesuai, hanya sesuai untuk dimakan saja, iaitu farsha. Farsha ni kata ulama ialah daripada tu binatang rama-rama tu. Sebab rama-rama ni dia terbang rendah, kemudian dia dekat dengan bumi, jadi tu maknanya dia kecil. Jadi ulama kata sini maksud farsha sini ialah hanya boleh kamu makan saja, tak boleh kamu naik dia. Ialah kambing, takkan nak naik kambing kan, kesian kambing tu kan, dia kecil kan. Ataupun binatang-binatang yang kecil kan, anak unta kan, jangan kamu naik. Tu kata ulama lah kan. Tapi maksud di sini ialah ada binatang yang mana untuk kamu tunggang, boleh kamu tunggang dia, hamulah, kamu boleh bawa barang dia, kamu boleh bawa jalan jauh dia. Ada binatang tak sesuai, kamu boleh makan saja, iaitu farsha. Kulu min, Allah SWT, kulu mimma razaqakumullah, makanlah apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kamu. Kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Apa maksud ayat ni? Ayat ni kata ulama tafsir, dia katakan sebab apa kan, yang kamu kata yang ni haram tu, kamu ikut siapa? Kamu kata ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh, kamu ikut cakap siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dah cerita dah, yang ni boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Jadi kalau bangkai jangan makan, kalau babi jangan makan, kalau binatang-binatang macam ni janganlah kamu makan. Jadi binatang macam ni kamu makan, kenalah makanlah kan, boleh kan. Jangan kamu kata ni tak boleh. Jangan, maknanya kita ni pandai-pandai mengatakan tak boleh. Kalau kita tak boleh makan tu cerita lain. Kalau kita ni sebab apa, sebab tak boleh makan tu sebab ada sebab lah kan, kita ni ada alergi ke kan, kita ni kalau makan jadi gatal ke, mata jadi bengkak ke, makan jadi darah tinggi kan, itu cerita lain. Tapi tak boleh katakan bahawa ini kata tak boleh, ini tak boleh, ini haram, tak boleh kata haram kan. Sebab apa? Satu benda yang telah dihalalkan oleh Allah SWT, maka kita tak boleh nak kata dia tu haram kan. Jadi kalau kita buat macam tu, Allah Ta'ala kata wala tattabi'u khutuwatis syaitan, itu semua adalah mengikut jejak langkah syaitan. Kemudian Allah Ta'ala innahu lakum aduwwum mubin, Allah Ta'ala peringatkan kita bahawa syaitan adalah merupakan
musuh yang nyata bagi kamu. Tengok kan, musuh yang nyata tu dia banyak cara kan, maknanya dia nak hilangkan. Ya, sembahyang satu cerita kan, kita sembahyang dia kacau kita kan. Itu satu bentuk. Kemudian kita tak nak buat jahat, dia buat jahat, dia hiaskan. Kemudian lagi tengok ni kan, masalah makanan pun dia kata, maknanya syaitan ni, Allah SWT ingatkan kita kan, dalam semua benda, dalam semua sudut kan, dia akan cuba kacau kita. Kita nak semayang, kita tak nak semayang, kita ni, kita buat macam ni, makanan, minuman, pakaian, kenderaan, macam-macam semua. Dia akan kacau kita, tak berhenti-henti. Kerja dengan kita tengok kan, tak penat ke dia ni, tak lelah ke dia ni kan, habis manusia dia kacau atas dunia kan. Tengok kan, itulah kerja iblis kan, itulah kerja iblis dan juga tentera-tenteranya yang nak menyesatkan manusia kan. Dia tak puas hati, dia nak menyesatkan juga kita kan. Jadi jaga-jaga semua kan. Allah Ta'ala ingatkan kita, innahu lakum aduwwum mubin, aduwwum mubin, aduwwum mubin kan. A'udzubillahi minasyaitan ar-rajim. Jadi moga-moga Allah SWT pelihara kita daripada gangguan syaitan dalam semua benda, insya-Allah kan. Moga-moga kita diberikan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan syaitan-syaitan yang jahat tu yang mengganggu kita dalam semua benda kan, sehingga nak merosakkan, termasuk nak rosakkan akidah kita kan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi insya-Allah kita tamatkan majlis kita pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca insya-Allah surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.